Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagi al-Fadl Ustaz Muhammad Asbullah, tuan-tuan, puan-puan sidang yang sidang hormat sekalian. Alhamdulillah, pada malam ni kita dapat bersama-sama dengan al-Fadl Ustaz untuk kuliah bulanan beliau dengan kitab yang akan dipimpin, iaitu Asy-Syama'il Muhammadiyah. Mudah-mudahan kita dapat mengalami manfaat daripada sejarah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Jadi saya serah kepada Ustaz untuk teruskan program kita pada malam ini, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقدوتنا وأسوتنا محمد الرحمة المهدى والنعمة المسدى وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووله. أما بعد. Yang dihormati Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, pengerusi dan jawatan kuasa surau, Tuan-Tuan Haji, Puan Hajah, para asatizah dan ustazah, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, ucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk kita menyambung pembacaan kitab Syama'il Al-Muhammadiyah, hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah, bagi kita mengenali kepribadian baginda kekasih Allah Rasul kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hari ini kita akan masuk dalam bab seterusnya, iaitu bab yang ketujuh, yakni celak mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan, kata para ulama, adalah satu sunnah yang ramai tinggalkan pada hari ini, sunnah celak mata. Saya tak kata orang lain lah, saya pun tak ingat dah bila pakai celak mata ni kan. Dan dulu-dulu pakailah, sebab satunya mungkin apa dia jadi satu benda tak biasa dalam masyarakat kita kan, bagi orang Melayu ni. Ya, sebagai shadow, pakai shadow, pakai maskara pula. Jadi dia jadi satu benda pelik kan. Saya cakap dengan isteri, cuba kalau abang pakai celak macam dulu-dulu, kata takut kita seram tengok. Mungkin juga kita kata mata orang Melayu mungkin kalau pakai dia jadi macam pelik tengok kan. Mungkin mata orang Arab dengan kulit orang Arab, dia bila dia pakai tu cantik, tapi bila orang Melayu ni pelik. Tapi dia adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin cara pakai kita tak betul, terlalu banyak sangat agaknya sampai macam panda dah, mata hitam keliling itu, ataupun dan sebagainya. Tapi dia adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita akan tengok dia ada dua kaedah celak Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma melaporkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iktahilu bil ithmid fa innahu yajlul basar wa yumbitu asy-sya'r, wa za'ama anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana lahu mukhalatun yaktahilu minha kulla laylah thalatha fi hadhihi wa thalathatan fi hadhihi. Bercelaklah kalian dengan batu celak ismit kerana ia dapat menjernihkan penglihatan dan menumbuhkan bulu mata. Ibnu Abbas menyangka dengan yakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai peralatan bercelak yang baginda gunakan pada setiap malam, iaitu 3 kali di sini, yakni mata kanan, dan 3 kali di sini pada mata kiri. Baik. Hadis Nabi SAW ni pertamanya Nabi sebut bahawa Nabi menggalakkan kita untuk
bercelak guna batu ismit. Batu ismit ni dia adalah satu batu, macam satu galian yang digunakan untuk bercelak. Saya tak pasti benda ni ada jual di sini atau tidak, batu ismit ni. Tapi kalau di tanah Arab benda ni banyak. Tuan-tuan pergi Mekah atau Madinah ada celak daripada batu ismit ni, digunakan untuk celak mata. Dan Nabi kata kerana dianya dapat membantu dalam menjernihkan penglihatan dan menumbuhkan bulu mata. Bulu mata ni, kerana bulu mata ni dia, tuan-tuan, nampak macam tak ada function, tapi dia ada function, tuan-tuan. Ada function dia. Allah Ta'ala cipta segala-galanya, dia ada fungsi dia tersendiri. Kalau tuan-tuan tengok bulu mata saya ni antara bulu mata yang dulu lebat dan tak teratur. Bulu mata saya ni jenis berserabut begitu. Dulu punya lebat ni sampai mengganggu pemandangan. Jadi kalau saya ambil wuduk, dia selalu tersangkut bulu mata, air tu basah kat mata begitu. Jadi dulu masa zaman sekolah, kita nakal, kita rasa geram bulu mata dia panjang, kita gunting bulu mata ni. Bila gunting ni, tuan-tuan, dia jadi rasa pedih mata, sebab tak ada filter yang nak menapis mata ni kan. Bila kita begini, habuk atau dan sebagainya akan mudah untuk filter supaya tidak masuk mata. Tu tujuan Allah Ta'ala cipta bulu mata. Dan kita ni terlebih cerdik, kita rasa mengganggu, kita pergi potong bulu mata. Dan adik-adik tengok, dia kata kenapa bulu mata tegak gitu, macam anak patung gitu. Dah kita potong. Tapi bila potong tu jadi pedih mata, kejap-kejap sakit mata, kejap-kejap mata jadi mudah masuk abuk dan sebagainya. Kerana bulu mata tidak lebat. Jadi Nabi SAW menganjurkan pakai celak ismit ni, satunya untuk bagi bulu mata tu jadi lebat. Jadi dia dapat menjaga, menjernihkan penglihatan. Penglihatan ni, tuan-tuan, dia ada kaedah-kaedah yang diajar oleh Nabi SAW dan para ulama untuk menjaga penglihatan. Antara yang lain Nabi SAW sebut cara menjaga penglihatan adalah dengan menjaga kebersihan gigi. Orang yang menjaga gigi, dia ada kaitan dengan penglihatan ni. Mana orang yang gigi dia bersih, gigi mata dia ni. Tapi tidaklah kita kata orang yang mata dia tak nampak ni, gigi dia tidak bersih. Tidak. Boleh jadi atas faktor-faktor lain. Mungkin sebab dia bekerja, mungkin suasana, cahaya dan sebagainya menyebabkan mata dia, ataupun disebabkan keturunan dan sebagainya. Tetapi antaranya nak menjaga dengan banyakkan menjaga gigi. Menjaga gigi, dia akan menjaga penglihatan mata kita. Ibnu Abbas menyangka dengan yakin Rasulullah SAW mempunyai peralatan bercelak yang baginda guna setiap malam. Dan celak yang Nabi SAW gunakan untuk kaedah berubat ni, untuk menyembuhkan mata ni dan menumbuhkan bulu mata ni, Nabi guna sebelum tidur setiap hari. 3 kali sebelah kiri, dan 3 kali sebelah kanan, dan 3 kali sebelah kiri. Maka para ulama sebut bahawa celak ni dia ada 2 kegunaan. Satu, celak ni kegunaan pertama dia yang Nabi SAW buat, yang kita baca dalam hadis-hadis seterusnya nanti, yang menyatakan ni dalam beberapa hadis lagi, semua dia menyebut bahawa Nabi pakai pada sebelah malam. Nabi sebelah malam pakai untuk tujuan dia menjaga kesihatan mata. Tujuan kedua juga boleh untuk kita pakai celak pada siang hari adalah untuk tujuan perhiasan. Dibenarkan pada syarak, tidak ada masalah. Orang lelaki pun dibenarkan, orang perempuan pun dibenarkan. Walaupun kita kata orang perempuan ni kalau dia pakai celak, dia akan lagi menyampaikan orang tertarik dengan mata dia, tapi dia tetap dibenarkan pada syarak. Kerana dia menyumpahkan satu yang dibenarkan pada syarak, kecuali dengan syarat niat dia tu kena betul lah. Kalau sekadar dia memakai tu untuk tak nak bagi wajah dia nampak macam biasa sangat, boring dan sebagainya, maka dia pakai tidak ada masalah. Tapi kalau dia berniat untuk menarik perhatian lelaki ajnabi dan sebagainya, maka di situ hukum dia boleh jadi haram lah, kerana dia berniat hias berlebih-lebihan. Kadang-kadang kita tengok orang perempuan Melayu ni kalau dia pakai celak, dia taklah nampak sangat. Kalau tuan-tuan tengok orang Arab ni, orang perempuan Arab ni, mata dia tu memang panggil mata galak dah. Dia pakai niqab pun, mata dia tu boleh menyebabkan orang tertarik perhatian nak tengok mata dia. Kenapa? Kerana memang Allah Ta'ala kurniakan mereka ni mata yang cantik. Jadinya walaupun begitu tetap dibenarkan pada syarak untuk memakai celak bagi orang perempuan. Orang lelaki boleh pakai, orang perempuan boleh pakai, tidak ada masalah. Ibnu Abbas berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktahilu qabla an yanama bil ithmit thalathan fi kulli ainin. Wa qala Yazid bin Harun fi hadithihi inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana lahu mukhulatun yaktahilu minha 'inda an-nawm thalathan fi kulli ain. Sebelum tidur Rasulullah SAW bercelak dengan batu celak ismit 3 kali calitan pada setiap masa.
Yazid bin Harun berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW mempunyai sebuah bekas celak mata yang baginda gunakan untuk bercelak setiap kali hendak tidur 3 kali pada setiap mata. Baik, Nabi ni dia celak 3 kali ni ada 2 kaedah yang para ulama, ada 3 kaedah yang ulama sebut. Saya tak ingat satu lagi macam mana. Yang satunya disebut dengan mulakan dengan belah kanan. Memang apa pun dimulakan dengan belah kanan lah. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri 3 kali begitu. Ada juga kaedah kedua, kanan, 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 kiri, kiri, kiri. Begitu boleh. Yang penting mula daripada sebelah kanan. Apa-apa pun Nabi SAW akan mulakan daripada sebelah kanan, makan dan sebagainya. Maka kita pun kena mulakan apa-apa daripada sebelah kanan. Cuma kita ni payah di Malaysia, masuk kereta tak boleh kaki kanan. Kereta kita duduk sebelah sini, kan? Nak masuk kereta kena kaki kiri juga. Tak boleh nak buat apa. Kalau tuan nak masuk belah kanan boleh, tapi tuan duduk masuk ikut pintu sebelah lah ni. Tuan masuk, lepas gear tuan duduk sini. Payah sikit. Kalau orang Mak Saleh tu kereta sebelah kiri. Kalau tu orang duduk di Saudi, kereta di sebelah kiri. Mana boleh dia masuk belah kaki kanan. Tu je Malaysia ni, payah sikit. Bab lain tuan boleh guna kaki kiri, kaki kanan. Tempat masjid, tempat mandu belah kanan, ada keberkatan kat situ. Mandu belah kanan afdal lagi tu. Baik. Dan celak mata, bekas celak mata yang digunakan oleh baginda Nabi SAW ni masih disimpan pada hari ini di Museum Topkapi Turki. Kalau tuan-tuan ada rezeki, tuan boleh pergilah. Tapi pergi ni selalu orang ramai, payah nak tengok juga. Saya pergi tapi masalah dia tak boleh ambil gambar pula tu di situ. Jadi tak boleh nak simpan kenangan. Tapi ada disimpan di sana daripada barangan-barangan pribadi Nabi SAW dan juga daripada Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Ali dan juga Nabi-Nabi alaihimussalatu-wassalam. Ini ada di Museum Topkapi di Turki. Mudah-mudahan kalau tuan-tuan ada rezeki, tuan pergilah, dapat tengok sendiri bagaimana tinggalan Nabi SAW. Dan tuan boleh tengok sendiri betapa minimum hidup Nabi ni. Tuan-tuan tengok jubah Fatimah Az-Zahra, peralatan yang digunakan ni sangat minimum. Maknanya Nabi SAW ajar pada kita hidup ni memang sederhana. Nabi tidak bermegah-megah dengan pakaian dan sebagainya. Baik. Jabir bin Abdullah melaporkan Rasulullah SAW berkata, "Alaikum bil ithmit 'inda an-naum fa innahu yajlul basar wa yumbitu asy-sya'r." Hendaklah kalian bercelak dengan batu celak ismit ketika hendak tidur, sebab ia menjernihkan penglihatan dan menumbuhkan bulu mata. Asy-sya'r ni walaupun nama dia bunyi dia rambut, tapi dia menyebut kepada bulu mata. Inna khairal akhalikum al-ismit yajlul basar wa yumbitu sya'r, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sesungguhnya sebaik-baik celak mata bagi kalian adalah batu celak ismit, sebab ia menjernihkan penglihatan dan menumbuhkan bulu mata. Kalau kita nak pakai celak selain daripada ismit, boleh ke? Boleh, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang penting kita niat ikut sunnah Nabi SAW, kita dapat pahala. Baik. Abdullah bin Umar melaporkan Rasulullah SAW mengatakan, "Alaikum bil ithmit fa innahu yajlul basar wa yumbitu sya'r." Hendaklah kalian bercelak mata dengan batu celak ismit, sebab ia menjernihkan penglihatan dan menumbuhkan bulu mata. Semuanya cerita tentang lebih kurang, cuma riwayat yang berbeza, dan semua sebut perkara yang sama, iaitu Nabi celak dengan ismit pada waktu malam kerana dia membantu dalam perubatan, yang ini membantu dalam penglihatan kita dan menumbuhkan bulu mata kita. Baik, wallahu alam. Habis dalam bab celak mata Nabi SAW. Kenapa tidak ada riwayat yang sebut bahawa Nabi SAW pakai celak mata pada siang hari? Tuan kena ingat bahawa mata Nabi SAW tidak pakai celak pun sama macam pakai celak. Kan kita dah baca dalam bab, ataupun belum baca lagi, dalam bab mata Nabi SAW. Mata Nabi ni memang dia ada garisan hitam yang memisahkan di antara mata dan kulit, hingga orang menyangka bahawa Nabi pakai celak, sedangkan pada waktu tersebut Nabi tidak pakai celak. Ini keindahan mata Nabi SAW, dan tidak ada mata yang lebih cantik daripada mata Nabi SAW. Maka tidak perlu, betul kita tak dengar Nabi SAW pakai celak siang hari. Ada sahabat pakai celak pada siang hari? Ada, tidak ada masalah. Maka kita pun boleh juga nak pakai celak pada siang hari. Tapi pun kita kena ingat, apa pun yang Nabi SAW tunjuk daripada sunnah ni, dia pertama dia mesti kena cantik. Dia kalau tidak kemas, dia tidak menepati sunnah juga. Sama juga boleh janggut, rambut panjang. Kita pernah sebut sebelum ni bahawa janggut, rambut panjang di sunnah Nabi SAW, tapi dengan syarat juga mesti rambut tu kemas dan janggut tu kemas. Sama juga macam celak.
Celak ni kita pakai mengikut sunnah Nabi, tapi mesti pakai dengan kemas celak tersebut. Jangan sampai celak tu menyebabkan orang jadi takut. Dan keduanya, dia mesti tidak suatu yang pelik dalam masyarakat tersebut. Kalau masyarakat tersebut nampak benda tu pelik, dia pun tidak digalakkan untuk kita pakai. Katakanlah dalam masyarakat kita, kalau rambut panjang tu pelik, orang akan nampak satu menjengkelkan, maka rambut panjang tu tidak digalakkan untuk dalam masyarakat tersebut. Tapi bila orang dah faham, tidak ada masalah untuk pakai, untuk bela rambut panjang. Tapi dia jangan sampai jadi menampakkan suatu kepelikan dalam masyarakat. Kalau dalam masyarakat kita, bila janggut panjang dan juga inaikan janggut sampai kuning, orang nampak pelik kan, dia nampak pelik kerana bukan budaya kita begitu. Tapi kalau bagi orang Bangladesh, orang Pakistan, benda tu biasa kerana memang budaya dia begitu. Tapi kalau kita nak buat, dia tidak ada masalah. Cuma jangan sampai, dia tujuan para ulama sebut begini, kenapa? Kerana tak nak sampai orang memandang sunnah ni dengan suatu yang tidak cantik. Padahal yang tak cantik tu sebab kita, bukan sebab sunnah, kerana kita buat dengan cara tak betul. Tapi bila dibuat dengan cara betul dan dia diterima oleh masyarakat, maka tidak ada masalah padanya. Baik, kita masuk dalam bab seterusnya, babun ma jaa fi libasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab pada menyatakan pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Ummu Salamah berkata, kana habbu, yani ahabba thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis, yani al-qamis. Pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah qamis, yakni gamis. Qamis ataupun gamis dalam bahasa kita. Baik, gamis ni apa yang dimaksudkan dengan gamis ni? Baik, gamis ni dia adalah, kalau dalam kitab disebut adalah baju berlengan panjang yang labuhnya sehingga ke betis. Baik, ni jubah yang kita pakai ni dikira jubah ke gamis? Sebenarnya ikut istilah dia adalah gamis. Kerana gamis ni adalah pakaian yang dipakai sebelah dalam. Dan orang Arab pakai jubah ni dia pakai di bahagian dalam biasanya. Kalau tuan-tuan tengok para masyayikh ataupun para imam, biasa jubah ni letak dalam, di luar ada jubah lain. Kita panggil jubah, tapi sebenarnya ni gamis. Ni letak dalam, ada luar. Yang luar tu dipanggil jubah. Kenapa? Kerana gamis ni dia tidak mempunyai belahan. Dia tidak ada mempunyai belahan sehingga ke bawah. Itu dipanggil gamis. Dan dia duduk sebelah dalam. Maka kalau yang di luar tu dia ada tutupan luar dan dia ada belahan, yang tu dipanggil sebagai jubah. Maka kita ni kalau pakai begini, kita boleh niat untuk dapat sunnah Nabi SAW. Dan kini adalah dikira sebagai gamis. Dan Nabi SAW, dia punya gamis dia tidak terlalu labuh, dia hingga di pertengahan betis. Kerana ini sunnah Nabi SAW. Baik, pertengahan betis ni. Baik, di dalam bab pakaian ini, Nabi SAW telah meletakkan satu larangan, tidak membenarkan untuk melabuhkan pakaian lebih daripada buku lali. Dia ada sebab. Nabi SAW melarang untuk melebihkan jubah lebih daripada buku lali. Dia ada sebab dia ada sebab dia. Kerana apa? Kerana pada zaman tersebut, orang yang melebihkan pakaian lebih dari buku lali ni, dia sombong, bersifat sombong, kerana dia ada pakaian lebih. Biasanya geng-geng Abu Lahab, Abu Jahal ni suka pakai jubah labu-labu, kerana dia ada banyak duit, dia boleh beli kain banyak. Ni pada waktu tu nak tunjukkan dia ni kira grand lah ni, style gitu. Style zaman tu kalau pakai jubah labuh ni kira orang kaya lah ni, orang banyak duit. Maka disebabkan kesombongan tu, Nabi SAW melarang para sahabat untuk melabuhkan jubah lebih daripada baras buku lali. Dan disebabkan oleh sebab sombong. Sebab ada satu ketika Sayyidina Abu Bakar kata, ya Rasulullah, aku ni pakai kain selalu terlebih buku lali. Kenapa? Kerana kita pernah sebut sebelum ni, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang yang sangat kurus. Bila kurus, dia pakai kain itu selalu terturun. Bila pakai seluar pun, seluar tu selalu terturun. Jadi terturun tu kadang terlebih buku lali. Nabi kata tak mengapa dah, memang nak buat macam mana kan. Yang Nabi SAW tidak benarkan adalah kerana disebabkan oleh sombong. Begitu juga dengan pakaian-pakaian lain. Maknanya sombong ni, kalau kita pakai pakaian tu menyebabkan kita sombong, maka kesombongan tu yang menyebabkan benda tu jadi haram. Sombong ni tidak boleh. Nabi Allah SWT sebut, siapa yang ada sifat besar diri, dia akan masuk neraka Allah SWT walaupun sombong dia sebesar zarrah. Kenapa? Kerana besar diri tu hanya layak bagi Allah SWT.
Subhanahu wa ta'ala. Kita makhluk ni tidak layak walaupun sebesar zarrah nak pakai sifat sombong dalam diri kita, kerana kita tidak ada apa-apa. Tak ada apa-apa langsung kita ni. Kita tengok kita ni tuan-tuan, macam kuman tu. Lebih teruk daripada kuman pun kecil ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan bayangkan planet bumi dengan matahari pun dah cukup dah. Ni bumi yang kita duduk ni, kita duduk rasa besar sangat, berjalan sana sini. Tuan-tuan tengok bandingkan dengan matahari, bumi ni kecil gini je. Matahari ni dah besar lebih kurang macam botol air ni tuan-tuan. Kita nak rasa sombong. Itu baru kita dengan matahari. Belum kita duk cerita pasal planet-planet langit yang Allah Ta'ala cipta ni. Kan baru ni ada NASA ada lancarkan teleskop baru apa, James Webb kan, James Webb teleskop yang boleh tengok sampai 4.7 bilion tahun cahaya punya perjalanan. Itu pun dia kata ada satu galaksi tu, mungkin tu galaksi tertua yang kita dapat serap 40 juta tahun, bilion tahun cahaya. Tuan-tuan, itu 40 juta bilion tahun cahaya. Tahun cahaya ni bukan kelajuan biasa, maknanya speed of light, laju bilion tahun cahaya. Itu yang masih boleh dicapai oleh kita tu baru langit pertama tuan-tuan. Tak sampai pun langit kedua, tak sampai langit 3, 4, 5 dan 7. Jadi dah kita nak kata kita sombong ni kenapa? Dalam satu hadis sebut bahawa langit pertama yang kita rasa luas sangat ni, sampai tak boleh capai ni. Langit pertama di sisi langit kedua adalah seperti sebentuk cincin yang hilang di padang pasir. Langit kedua tu. Langit kedua dengan langit ketiga, di langit ketiga pula saiz dia adalah langit pertama campur langit kedua, seperti cincin yang hilang di padang pasir di langit ketiga. Langit ketujuh, langit 6, 5, 4, 3, 2, 1 campur semua seperti cincin yang hilang di padang pasir di langit yang ketujuh. Kemudian wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Atas langit ketujuh ada laut. Ada laut. Laut ni sama juga tadi. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 campur semua sekali cincin yang di padang pasir dekat laut. Laut tu dengan arasy Allah Subhanahu wa ta'ala sama juga. Laut yang luas semua tu macam cincin yang hilang di padang pasir di sisi arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu malaikat yang menanggung arasy ni adalah malaikat yang paling besar saiz dia. Dan tu kita nak, tu kita sebut Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Maha besar tu macam tu lah. Kita tak boleh nak bayang besar dia macam mana, kerana tidak capai oleh akal kita maha besar tu. Dan salah satu sebab kan kenapa kita kata kita tak boleh nampak Allah Ta'ala, kerana kita terlalu kecil. Kita yang kecil ni tak boleh nampak benda yang terlalu besar. Kerana kita ni, kalau kita bayangkan kita ni semut, kita bayang kita ni kuman, dia pun tak tahu dengan apa yang dia berhadapan dalam dunia ni, kerana dia hidup dalam suasana kecil. Mungkin dalam komuniti semut dia rasa dia besar sangat lah tu, hidup dalam komuniti semut. Padahal dia cuma hidup dekat penjuru surau je, duduk kat belakang surau, kecil je. Kita pun gitulah. Kita rasa kita hidup besar, hidup dengan kereta, dengan rumah kita rasa kita sombong. Dan kita tu kecil je. Tak duduk, kalau kita dia banding dengan taman desa mewah ni, mungkin duduk dekat ujung penjuru, dekat bawah pokok pisang ke apa, kita rasa kita besar gitu. Sebab tu disebabkan kita ni kecil, tidak layak bagi kita untuk ada kibria, sifat sombong. Terutama dalam berpakaian. Dia bukan saja berpakaian, ni juga para ulama kata dia dalam kehidupan kita apa-apa saja pun. Dalam berkenderaan sama juga. Kalau dia menyebabkan berkenderaan tu sombong, dia tak boleh kan tuan. Dia yang penting tuan kena jaga hati. Jaga hati. Ada seorang ulama, saya lupa nama dia. Siapa nama? Syekh tu dekat US. Dia ni popular di US. Syekh Hamzah Yusuf. Syekh Hamzah Yusuf ni seorang yang alim. Dan dia ni seorang yang kita bukan kata dia tak ada duit. Dia ada duit. Dia ada college Islam dia di sana, Zaituna College apa semua. Dia pakai Toyota Prius dia. Toyota Prius yang kecil, kereta elektrik kecil. Orang kata kenapa Syekh pakai kereta kecil? Syekh kan boleh kereta besar. Dia kata aku takut bila aku pakai kereta besar ni, takut jadi sombong. Takut jadi sombong. Jadi bila kadang kita pakai kereta yang mahal, 400,000, 500,000, kita berhenti traffic light ni, kita tengok orang sebelah pakai Wira, tinted pun dah bergelembung. Kita takut terlintas kata gitu kan. Kita takut terlintas gitu. Terlintas gitu takut tu, takut jadi sombong. Bila kita bawa kereta kancil lama dengan tuan bawa Mercedes AMG, tuan nak parking tempat yang sama ke tuan nak parking tempat yang beza? Kalau tuan datang satu majlis kan, tuan katakanlah tuan datang kenduri, ada spot ni kosong dekat depan. Tempat tu memang kosong depan. Kalau tuan bawa Mercedes, mungkin tuan akan rasa parking je lah kat situ, apa masalahnya kan. Tapi kalau tuan bawa kancil lama, tinted bergelembung,
motor lepas tu dengan bunyi cicit belting tu bunyi. Tuan nak parking kat depan tu. Kita rasa macam malu nak parking. Dia tuan sama ada kita rasa malu ataupun kita parking tadi kalau bawa Mercedes tu kita rasa macam aku keluar dari Mercedes ni. Kalau boleh alam tu nak bagi satu kenduri dengar. Cicit nak bagi orang tengok. Yang tu yang para ulama sebut bahawa kena jaga. Bukan tak boleh, tak ada masalah pun bagi kereta besar. Tak ada masalah pun. Orang Islam memang kena tunjuk kegahan dia. Cuma dalam bab ni Imam Ghazali kata jaga hati tu penting. Jangan sampai kita ada rasa besar diri, sombong, rasa lebih daripada orang lain. Itu satu benda yang bahaya bagi kita. Baik, masalah hati ni Imam Ghazali sebut para ulama pun tak terlepas daripada dia. Bukan kata orang biasa macam kita. Para ulama pun tak terlepas dengan dia. Para ulama dia rasa hebat dengan mana? Dengan ilmu dia. Woi, dia apa hadis banyak, baca kitab banyak. Siapa nak tegur dia? Dia kerja begitu kan. Tuan-tuan, kalau kawan-kawan kita ni yang alim-alim ni, yang kajian talaki apa semua ni, kalau dibuat salah tu, payah nak tegur dia. Payah tu. Padahal kita tahu benda tu memang salah, tapi nak tegur dia ni payah. Kerana dia rasa macam dia dah belajar banyak kitab. Itu satu penyakit yang dah terkena tuan-tuan. Ni hati-hati. Biar kita ni patutnya lagi banyak kita mengaji, lagi tawaduk. Salah. Okey, minta maaf. Nanti saya semak balik. Itu tak apa tawaduk. Kadang-kadang dia kata, "Oish, ada kitab ni semua." Dia pusing dalil ni. Pusing gini. Ni satu benda yang bahaya. Sombong disebabkan oleh ilmu. Imam Ghazali sebut dia disebabkan oleh harta, disebabkan oleh ilmu, disebabkan oleh paras rupa. Orang juga disebabkan dia handsome, kulit cerah daripada orang lain, dia tengok orang yang kulit gelap, dia macam tak ni. Dia hidung mancung, orang lain hidung macam pelepah kelapa sawit, dia tengok macam tak berapa ni sangat. Dia tak boleh tengok. Bila manusia ada lebih daripada orang lain, dia tengok orang lain akan lebih rendah sikit daripada dia. Sedangkan tidak boleh kita memandang manusia dengan pandangan begitu. Sepatutnya kita layan semua orang sama, dan kita kena sentiasa anggap bahawa orang lain jauh lebih baik daripada kita. Kita ada dosa yang Allah Ta'ala tutup. Kalau tengok pada orang-orang yang lebih tua daripada kita, kita kena pandang orang ni telah hidup lama, banyak amal soleh dia dah buat. Tengok orang yang lebih muda daripada kita, budak dia muda lagi, tak banyak dosa. Kita ni dah hidup lama lagi banyak dosa buat. Sentiasa pandang orang dengan pandangan yang baik, supaya kita tidak sombong. Baik, ini disebut pasal Khamis tadi, Khamis Nabi SAW. Cuma atas separuh daripada betis ni sunnah, bawah daripadanya harus. Bawah buku lali harus juga, cuma jangan syarat jangan sombong. Ini bagi lelaki sahaja. Bukan perempuan. Ni kadang-kadang orang sekarang ni, kalau kita tengok trend sekarang, orang perempuan yang duk pakai seluar senting sampai ke bawah betis ni, terbalik tuan-tuan. Ni budak muda sekarang ni kan, trend sekarang ni, dia suka pakai seluar singkat, kemudian tudung ni dia lilit satu line dekat leher tu. Ni bertentangan sekali dengan apa yang diajar oleh syariat Nabi SAW. Patutnya yang kena pakai begitu orang lelaki, bukan orang perempuan. Pakai begitu. Dan Nabi SAW juga, walaupun Nabi ni dia suka pakai kain pelikat yang kita pakai ni tuan, dia budaya orang Yaman. Pada zaman Nabi SAW dah pakai budaya begini. Lepas tu kita tengok orang Yaman, dia memang biasa pakai kain pelikat. Dia pakai tali pinggang haji tu, kemudian dia pakai blazer, dekat tali pinggang tu dicocok kerambit. Tu memang style dia orang Yaman. Kan ada satu kes dekat JB, orang Yaman ni kena tahan sebab bawa kerambit. Jadi ingat macam negara dia tak ada masalah lah bawa kerambit tu kan. Dekat kita ni kira senjata ni, dia buat pasal ni, nampak boleh kena tahan lah. Mungkin kerana dia tak tahu lah kan. Nabi SAW pakai kain. Dan walaupun Nabi SAW kain dia disingkatkan sampai ke parah betis, tetapi Nabi sangat menjaga akhlak dia. Kalau kita baca kitab Sirah Rakhim Maktum, Nabi tidak pernah menyelak kain dia sampai nampak sampai nampak ke atas ni lah tuan. Nabi sangat menjaga tuan bab ni, kerana ni adalah maruah dan akhlak. Kita ni pun kena hati-hati juga. Walaupun kita ni nak ikut sunnah tuan duduk tu elok-elok sikit kadang-kadang kan. Saya ni ngajar kuliah kadang-kadang kita duduk depan ni, kita nampak semua. Kadang-kadang pakcik-pakcik dengar kuliah khusyuk sangat, dia punya menyandar tu, dia angkat kain tu, kita duduk depan ni nampak tuan-tuan. Nak saya tegur pakai mikrofon ke satu masjid, dengar dia ni gitu kan. Nariknya mujur dia pakai dalam. Kalau dia tak pakai tuan-tuan, kegelap dunia saya tuan-tuan. Ni tuan-tuan kena hati-hati juga bab-bab ni terutama orang lelaki tuan. Orang suruh ni kadang naik motor, dia kadang-kadang naik motor kain pelikat, dia tarik kain pelikat tu sampai ke peha kan. Balik sembahyang jemaah tu bagus dah, tapi tak menjaga tu, tarik sampai ke peha. Dia tak cantik lah tuan gitu kan. Aurat tu kan, kita duk kata ke orang perempuan aurat, pakai lengan pendek dan sebagainya. Kita ni kadang orang lelaki tak perasan aurat kita ni. Lutut ni satu aurat.
Walaupun sebenarnya lutut tu belum aurat lagi kalau ikut mazhab Syafi'i, tetapi kerana Imam Syafi'i dia nak, kalau nak jaga atas lutut memang payahlah nak betul-betul jaga atas lutut, jadi disebut terus lutut ni sebagai aurat untuk kita pelihara. Adapun dia sebagai maruah dan akhlak kita. Kita ni kalau boleh kena menjaga diri kita ni bab pakaian ni, kerana dia menunjukkan kita ni siapa tuan-tuan. Kita ni bab pakaian ni satu benda yang penting, dia sebagai bab satu benda yang maruah tuan-tuan. Kalau kita ni jadi orang, terutama orang panggil orang surau, lagi-lagi jadi AJK masjid, jadi imam, pakaian kita dalam masyarakat ni kena jaga. Jangan sampai orang nampak kita tak kena ni kan, kita gini dengan karakter itu sebagai, katakanlah dia imam petang-petang main badminton pakai seluar pendek, dia tak kena tuan-tuan. Orang rasa macam nak qada semayang tadi dengan imam tu, dia tak kena, karakter tu tak kena. Dia tak boleh gitu, memang tak boleh lah dia jadi imam, jaga. Bukan saja tok imam, orang masjid pun kena jaga gitu juga. Jangan sampai pakaian ni menyebabkan orang tengok tak kena dia ni pakai begini kan. Satu. Keduanya tuan-tuan, satu juga nak tegur, kalau tuan-tuan pakai serban ke pakai apa, kalau tuan-tuan jadi merokok, cuba elakkan merokok time pakai serban, time pakai jubah ni, elakkan sikit lah. Kalau nak rokok jangan bagi orang nampak, dia nampak tak berapa cantik. Lagi-lagi yang jadi imam, lagi kena elakkan. Kalau tuan-tuan tak nak berhenti rokok, tak apalah, nak buat macam mana, tapi elakkan daripada pandangan orang ramai. Ni dalam perjalanan, saya pernah jumpa satu tempat ni, imam dia ni sementara tunggu azan ni duduk kat luar masjid, isap rokok atau motor, relax tu menyembuh dengan pakai serban dan pakai jubah dia tak berapa kena lah. Kalau orang biasa tak apa, tapi kalau orang imam JK masjid ni dia tak berapa cantik tuan-tuan. Dia ada bab dalam kitab yang nyatakan ada benda yang orang biasa buat tak apa, orang beragama buat, terutama ustaz-ustaz, imam dan sebagainya buat, dia tak boleh, jadi tak boleh. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nampak orang biasa minum berdiri, kita kata biasa lah minum diri kan, minum diri. Tapi kalau tuan-tuan nampak saya tengah pakai serban pun minum diri, tuan kata pelik ni ustaz sebelah ni minum diri, ngajar Syama'il Muhammadiyah dia pergi minum diri, kata tak cantik ya tuan. Dia ada bab begitu tuan, bab yang orang awam buat tak apa, tapi kita orang yang beragama buat ni dia tak boleh. Sebab tu kita ni, sebab apa? Sebab dia nak kena menjaga maruah kita dan juga menjaga kesucian agama kita. Kerana kita ni jadi simbol agama tuan-tuan. Tuan-tuan orang surau, tuan-tuan jadi simbol agama dalam masyarakat tuan-tuan ni. Orang akan kata, tengok orang surau buat begitu. Orang kata orang surau tuan, orang tak kata kita. Sebab tu tuan-tuan saya, kalau tuan-tuan tengok kereta saya tak, dua-dua kereta saya tak tampal pun stiker La ilaha illallah ke Willah Muhammad ke kat belakang. Sebab saya tahu kadang-kadang saya bawa kereta ni, kita nak pergi kuliah sana sini, cross orang sana sini, potong masuk, tukar kejap, tukar lain sini. Tuan, kuliah saya jauh tuan, Semenyih ni 15 minit je rumah saya. Saya ada kuliah kat Paya Jaras sana, Sungai Buloh. Dulu ada kat Bestari Jaya kuliah saya ke sana. Dah kalau tak bawa macam gitu, mana nak sampai kuliah ni tuan. Jadi kita kena ciluk-ciluk, takut orang kata tengok stiker La ilaha illallah kat belakang, bawa kereta macam Firaun tu. Perangai takut jadi fitnah kan, orang jadi fitnah. Itu benda tu kita kena jaga, jangan sampai mendatangkan fitnah pada agama. Baik, bab sama kayak kopiah agak. Pakai kopiah nama agak. Tuan-tuan tengok dulu pernah ada viral pakai serban terajau orang dalam kedai. Tuan tengok dekat kedai runcit, dia tak puas hati apa dekat pekerja kedai tu, dia terajang budak tu kan. Dia kalau orang tak pakai kopiah, kita kata apa, biasalah orang mengamuk pandai-pandai. Ni pakai kopiah, Allah, pakai serban lagi tu. Kita tengok macam oi, tak cantiknya kat situ. Dia kalau orang bukan Islam kan kata apa? Dia kan kata orang Islam perangai pakai serban tapi perangai macam ni, nampak. Tu kena jaga bab-bab ni. Bukan sahaja dalam masyarakat besar, dalam keluarga pun sama. Nabi SAW satu hari, ini dalam satu kisah ni panjanglah, saya ringkaskan. Seorang sahabat yang bernama Abu Musa al-Asy'ari, dia kata la alziman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum, hari ni aku nak melazimi, nak bantu khidmat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pergi pada Masjid Nabawi. Dia pergi Masjid Nabawi, dia tengok Nabi tak ada. Dia tanya sahabat, Rasulullah ada kat mana? Sahabat-sahabat kata Rasulullah ada dekat Masjid Quba. Maka dia pun pergi Masjid Quba. Dia sampai Masjid Quba, sahabat-sahabat dia tanya sahabat, mana Rasulullah? Sahabat kata Rasulullah tak ada kat Masjid Quba, Rasulullah ada dekat kebun kurma sebelah Masjid Quba tu. Kemudian dia pergi, dia tengok, Rasulullah ada. Pergi tu ada pintu keliling dia, ada pagar, ada pintu. Dia kata la akuna bawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku hari ni kalau begitu aku khidmat jaga pintu Nabi lah. Nabi macam tengah termenung dalam perigi tu dengan memikirkan sesuatu, jadi aku tak nak orang ganggu. Aku jaga pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tengah jaga pintu, tiba ada ketukan pintu. Gong gong gong. Tanya siapa? Kata Abu Bakar.
Tunggu kejap, aku minta izin Nabi SAW. Maka dia pun minta izin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Abu Bakar nak masuk, boleh ke tidak? Rasulullah kata, izinkan dia masuk dan kabarkan berita gembira kepada dia bahawa dia akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia pun kata, Abu Bakar, Rasulullah izin masuk, Abu Bakar masuk. Pergi Nabi SAW, pergi ni Rasulullah kaki dia duduk ke dalam. Dia duduk di pinggir perigi tu, kaki dia terjuntai ke dalam. Abu Bakar datang, Abu Bakar duduk sebelah kanan Nabi SAW. Kemudian Abu Musa Asy'ari jaga lagi pintu. Tiba-tiba ada ketukan kedua. Dan siapa? Umar. Tunggu kejap, aku minta izin Nabi SAW. Walaupun pak mertua Nabi, sahabat Nabi minta juga izin. Rasulullah kata izinkan. Maka dia kata Rasulullah izinkan. Rasulullah sebut perkara yang sama, bahawa kamu akan dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Umar duduk sebelah kiri Nabi SAW. Kemudian dia jaga lagi pintu. Ada ketukan ketiga lagi. Ketukan ketiga tu siapa? Kita pun boleh agak. Sayyidina Osman. Dia 3-4 orang sahabat Nabi ni tak boleh berenggang dengan Nabi SAW. Sentiasa cari Nabi SAW. Dia kata, tunggu kejap, aku minta izin dengan Nabi. Kali ni jawapan Nabi lain. Jawapan Nabi kata, izinkan dia masuk dan kabarkan berita gembira kepada dia bahawa dia akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan masuk syurga kerana ujian tersebut. Dia kata kepada Sayyidina Osman pun kata, Alhamdulillah, Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi aku kekuatan untuk hadapi ujian tu. Maka sebab tu tuan-tuan, Sayyidina Osman dia syahid sebabkan pemberontakan, akhirnya dia mati dibunuh dan dia masuk syurga kerana tu tuan-tuan. Sayyidina Osman datang. Teraga tu tak terlalu besar. Sayyidina Osman duduk dekat depan. Baik, ada riwayat yang sebut ketika Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar datang, Nabi SAW jubah dia terangkat tinggi, atas sikit daripada betis, terangkat tinggi. Bila Abu Bakar datang, Nabi biarkan. Bila Umar datang, Nabi biarkan. Tapi bila Osman datang, Nabi turunkan jubah dia dari ke bawah, tutup betis dia. Kenapa tuan-tuan? Para ulama sebut menantu. Betul. Akhlak Nabi SAW. Main Nabi tunjuk pada kita, dengan pak mertua tak apa lebih kurang, tapi dengan menantu kena jaga. Kita ada maruah kita depan menantu kita. Sebab tu tuan dekat rumah, walaupun kita kata dah biasa dengan menantu tu, tapi jaga-jagalah juga pakaian tu. Jangan pergi tengok TV, tengok wrestling, duk pakai boxer di depan menantu kan. Macam tak kena lah tuan. Tak pakai baju. Kita kalau anak beranak tak apalah. Ni tak pakai baju, kain pelikat pun macam nak terlerah apa semua, duduk tengok tu minum kopi. Dia tak apa. Maruah tu tak apa jaga. Itu bukan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Biar kita dengan menantu ni, biar pakaian tu elok sikit lah tuan. Walaupun kita kata menantu, tapi itu yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Biar pak mertua ni dia ada karakter yang orang hormati. Ni pak mertua kita. Kalau bila kita tidak jaga karakter ni tuan, menyebabkan orang tak hormat kita kadang-kadang. Tak hormat ni yang menyebabkan kita nasihat anak menantu kita, nasihat orang-orang, orang tak dengarkan, orang hilang hormat pada kita kerana pakaian tu tak dijaga kadang-kadang salah satunya. Baik. Ummu Salamah berkata, kana habbu, yani habba thiyabi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah SAW adalah qamis. Sama juga riwayat seterusnya yang bawah ni juga daripada Ummu Salamah, cuma yang ni riwayat daripada yang berbeza. Hadis 57, kana kumu qamisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila rusq. Lengan baju gamis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga pergelangan tangan. Namanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai memang sampai sini, pergelangan tangan jubah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataitu, kata Qurrah bin Ilyas bin Hilal berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rahtin min Muzainah linubayi'u wa inna qamisahu la mutlaqun aw qala zirrun qamisihi mutlaqun. Qala fa adkhaltu biyadai fi jaybi qamisihi famasistul khatam. Aku pergi menemui Rasulullah SAW bersama rombongan daripada kabilah Muzainah, yakni Bani Mudar, bagi menyatakan bai'ah kepada Nabi SAW. Pada masa itu baju gamis baginda terbuka, atau mungkin maksudnya butang baju gamis Rasulullah SAW terbuka. Kemudian aku masukkan tanganku ke dalam baju melalui belahan leher gamis Rasulullah SAW dan menyentuh tanda kenabiannya. Hadis ni adalah hadis yang sahih. Maksud dia apa? Satunya, Nabi SAW gamis dia ni, leher dia agak besar, dan leher gamis Nabi SAW adalah leher bulat. Dulu dia tak ada pakai gini. Dia sekarang ni baru start pakai gini. Kemudian ada orang dia tambah collar pula, ada jubah yang dia ada collar sini. Cuma tuan-tuan jangan pakai tie pula tuan-tuan, kat situ jadi pelik nampak ni collar. Tapi tidak ada masalah. Cumanya Nabi SAW pakai gamis dia bulat, leher dia bulat. Dan
Kata periwayat hadis ni, ketika tu dia nak bai'ah Nabi SAW. Dan bai'ah ni kan kita letak pada tangan, pada badan seseorang tu, membai'ah. Kalau tuan-tuan yang biasa ikut tarikat, ikut bai'ah tasyad, biasa gitu. Dan pada waktu tu bila bai'ah ni ramai, maka bila belahan leher Nabi SAW ni terbuka ni, maka bila dia sentuh baju ni boleh masuk ke dalam belakang ni. Kan belakang ni ada khatamun nubuwah, tanda kenabian Nabi SAW. Maka dia kata, aku masukkan tangan aku letak atas leher Nabi SAW hingga dapat merasai tanda kenabian Nabi SAW. Yang kita telah bahas sebelum ni, tanda kenabian ni dia ada timbul sedikit kan, jadi bila pegang tu dapat rasa. Anas bin Malik berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja wa huwa yattaki'u ala Usamah bin Zaid alaihi thawbun qatriyun qad tawashshaha bihi fa shalla bihim. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya semasa sakit dalam keadaan bersandar kepada Usamah bin Zaid. Baginda memakai kain qatri yang diselimpangkan di bahunya, kemudian baginda solat berjamaah bersama dengan para sahabatnya. Memakai kain selimpang ataupun kita panggil ridak pada hari ini adalah sunnah Nabi SAW. Nabi selalu meletakkan kain di bahu sebelah kanannya, dan kerana ini jadi banyak tujuannya. Kalau ketika ribut pasir dapat menutup muka ketika ribut pasir. Kalau ketika nak sujud boleh gunakan untuk sujud. Kalau untuk tidur boleh digunakan untuk alas tidur. Kerana Nabi SAW selalu iktikaf dalam masjid. Jadi Nabi sentiasa ada kain ni supaya dapat mengalaskan diri supaya tidur. Kerana tuan-tuan kena ingat, di zaman Nabi SAW lantai di pasir. Dia tidak seperti mana kita hari ni tuan-tuan boleh tidur. Tapi tuan-tuan tidur pun kena jaga-jaga juga. Takut air liur ni nitis jadi najis kat situ nanti. Ni kena jaga jugalah. Sebab tu tuan-tuan baca hadis, adanya riwayat Nabi SAW melarang seseorang daripada main batu kerikil ketika khutbah Jumaat. Ada dalil melarang main batu kerikil. Kita duk fikir, macam mana nak main batu kerikil dalam masjid? Dah zaman kita kapet. Orang dulu duduk atas lantai. Jadi dia boleh sementara dengar khutbah, tangan dia duduk main batu-batu kat bawah tu kan. Kita hari ni tak main batu, kita main handphone. Sama juga, Nabi larang juga maknanya. Maknanya suruh kita bagi tumpuan kepada khutbah tu. Baik. Dan kita sebut pasal alas ni. Jadi sunnah Nabi SAW, Nabi ni dia antara sunnah yang kita tak amalkan jugalah tuan-tuan, dan mungkin tak berapa sesuai juga nak dia amalkan dalam zaman sekarang ni, adalah Nabi SAW biasanya dia akan tidur dahulu, kemudian dia akan bangun qiyamul lail, kemudian dia akan tidur semula, kemudian subuh Nabi akan bangun. Bila dia antara azan dan iqamat, lepas Nabi solat sunat, Nabi akan berbaring, Nabi akan baring menyiring sambil tangan dia begini. Nabi akan baring menyiring. Ni sunnah Nabi SAW. Bila qamat baru Nabi bangun. Tapi kalau kita nak buat kat sini macam tak kena lah juga kan tuan. Tiba ramai duduk baring begitu. Dia tengok apa pelik suara dia semewah ni. Ya? Ya? Ada suraya, ada musola-musola yang tertutup, yang cantik sesuai, boleh tuan-tuan. Tapi kalau kita surah ni dah tak berapa ramai, orang nak sembahyang jadi ruangan sempit pula, dia tak apa kenalah. Tapi kalau tuan-tuan nak buat, tak ada masalah sunnah Nabi SAW. Kalau tuan-tuan nak baring kat luar, okey tuan, Allah kat situ kan. Tapi sejuklah si bin. Tuan kena buat alas, tapi dia adalah sunnah Nabi SAW. Tu Nabi sentiasa bawa alas tu tadi. Dan alas ni boleh guna untuk ketika menyalin pakaian, ketika membuang air, kerana pada zaman tersebut membuang air ni dia tidak ada satu tempat yang macam tandas macam kita hari ni lah, yang boleh tempat yang tertutup semua. Sebab itulah kadang-kadang Anas bin Malik jadi sahabat Nabi yang tolong lindung Rasulullah SAW ketika Rasulullah membuang air. Dia tandas moden ni baru zaman, ingat baru 40 tahun kebelakangan ni je kan. Dulu-dulu orang mungkin zaman pakcik-pakcik tu sempat tandas apa? Tandas angkut Orang kata tandas angkut kan, tahun 70-an, tahun 60-an sebab tandas angkut. Mana bila zaman moden ni baru ni je, baru kebelakangan ni. Dulu orang memang begitulah tu. Ayah saya membesar di pantai, kata di Mersing, Johor, di pantai. Dia kata biasa orang dulu pagi-pagi camp perekat berselubung tepi pantai. Dia perekat, dia berdiri pagi-pagi, subuh-subuh tu subuh tepi pantai. Bila ombak datang hanyut tu benda tu kan. Dia kata pagi-pagi jangan buat pasal berjalan tepi pantai, kan takut terpijak periuk api tu, dia kata. Tak tahulah, mungkin ada setengah tempat masih begitu lagi pun. Kalau tak silap saya, di India masih ada lagi tempat begitu, kerana di sana bab hygiene, bab kebersihan ni dia tidak berapa lagi. Baik. Satu hadis terakhir kita baca.
Daripada Abu Sa'id Al-Khudri berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istajadda thawban sammahu biismihi, yani biismi imamatan aw qamisan aw ridaan, thumma yaqulu Allahumma lakal hamdu kama kasawtanihi as'aluka khairuhu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Apabila Rasulullah SAW memakai pakaian baru, baginda menyebut namanya seperti serban, gamis ataupun selendang, kemudian baginda berdoa. Satu lagi sebenarnya, sammahu ni Nabi memberi nama sebenarnya. Nabi suka memberi nama, gelaran pada kucing dia, pada kuda dia, pada bekas dia, pada pakaian. Nabi suka memberi nama, nama-nama gelaran. Boleh tuan-tuan, tuan-tuan nak panggil kereta tuan-tuan warna merah, tuan-tuan panggil si delima merah ke apa. Ni Nabi suka bagi nama-nama begini. Dan Nabi bagi nama pakaian ni, kemudian Nabi sebut pakaian-pakaian ini, ya Allah, seluruh pujian hanya untukmu, sebagaimana engkau memberikan aku pakaian. Aku mohon kepadamu kebaikan pakaian ini, juga kebaikan suatu yang diciptakan untuknya. Aku berlindung kepadamu kepada keburukan pakaian ini dan keburukan sesuatu yang diciptakan untuknya. Ini doa Nabi SAW kerana nak berlindung daripada keburukan pakaian tersebut. Dia tuan-tuan, dia benda ni macam mana kita nak kata, setiap benda ni tuan-tuan, dia ada apa, dia ada istilah dia apa yang tepat, dia macam ada aura dia tuan-tuan. Benda ni, setiap benda ni dia ada aura dia. Sebab tu tuan-tuan, kalau apa nama kita kata, benda ni kadang-kadang dia ada kebaikan dan ada keburukan. Macam istilah dia beginilah tuan-tuan. Kalau kita beli rumah yang pernah berlaku pembunuhan dalam dia, dia bukan jadi kita kata haram ke tidak, tapi dia ada aura dia yang tidak tahu. Orang kata rumah ni dulu pernah ada orang mati, orang mati kena bunuh pula tu. Jadi macam dari sesuatu yang tidak elok pernah berlaku di situ. Benda ni dia ada tuan-tuan. Sebab tu beza aura. Tuan-tuan pergi 7-Eleven dengan tuan-tuan pergi bilik mayat, tuan-tuan akan rasa lain. 7-Eleven tuan-tuan rasa lain, bilik mayat rasa lain. Dia sebab benda tu dia ada, kita kata ada tenaga tuan-tuan. Benda ni panjang lah perbahasan ni tuan-tuan. Sebab tu benda ni kadang-kadang kita tak tahu pakaian ni dan apa sahaja yang bersama dengannya. Maka sebab tu Nabi kata, aku berlindung kalau pakaian ni ada keburukan, dia minta berlindung daripada keburukan pakaian ni. Ini benda panjang nak bahas, tapi kita kena minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala berlindung daripada segala keburukan yang kita tak tahu. Lepas tu kita baca qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ayat tu kan minta berlindung daripada keburukan, yang terutama keburukan yang pada malam yang gelap gelita. Ni kita tidak tahu keburukan-keburukan yang ada di sekitar kita ni, maka kita minta Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kita daripada keburukan-keburukan ni, termasuk daripada keburukan pakaian ni. Boleh jadi pakaian ni, keburukan ni juga adalah bila kita pakai cantik selesa menyebabkan kita rasa sombong. Tak boleh juga begitu. Maka kita minta berlindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita pakai pakaian ni, niatnya adalah kita pakai untuk ikut sunnah Nabi SAW, untuk tutup aurat kita, untuk membolehkan kita beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan pakaian kita ini tidak menjadi satu bebanan untuk kita di hari akhirat nanti. Kerana pakaian kalau banyak dan tidak digunakan, dia akan penat untuk kita dihisap di akhirat nanti. Sebab tu tuan-tuan dapati Nabi SAW pakaian dia hanya beberapa helai. Sayyidina Umar Al-Khattab pakaian dia pun hanya ada beberapa helai sahaja, dan pakaian dia penuh dengan tampalan. Begitu juga tuan-tuan tengok capal Nabi SAW, capal dia satu tu je lah, dan capal Nabi ni berada dalam keadaan yang sangat lusuh. Sahabat-sahabat sebut capal Nabi ni berada keadaan sangat lusuh, tapi Nabi masih pakai. Nabi tak mampu ke nak beli selipar lain? Nabi mampu, tapi Nabi tidak mementingkan perkara-perkara begitu. Tidak seperti kita, kasut sikit dia, tukar lain. Tak payah kasut elok pun beli kasut lain lagi kadang-kadang. Saya tak cerita orang lain. Lapar pasang ada. Saya sendiri pun kasut dia, kasut kita official, kasut kulit lain, nak pergi meeting tu kasut kita lain. Kadang kasut pergi kerja hari-hari pakai kasut biasa je, kasut sukan lain. Kadang kasut nak pergi jalan-jalan makan ni kasut lain. Kita pun fikir kita ni, tapi kena pakailah semua. Pakai semua supaya kita tak dihisap. Dia jangan tuan-tuan beli pakaian tu tak pakai. Sebab tu pakaian ni kalau boleh lebih daripada 2 bulan. Ada kawan saya dia buat polisi 2 minggu. Pakaian 2 minggu tak pakai, keluar dia kata. Bagi pada orang. Sebab kita tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan, tuan-tuan akan pakai baju yang sama je tuan-tuan. Tuan-tuan ada banyak baju dalam hari kan. Tuan-tuan perasan tak? Isteri tuan-tuan basuh, isteri tu tak bawah dah, tuan akan ambil yang tu juga.
Tuan-tuan tak ambil yang atas tu. Kerana tuan-tuan ada baju yang tuan-tuan pakai, dia cantik, tapi kita rasa macam tak berapa selesa lah baju tu. Bila ambil tengok kat cermin rasa macam tak berapa kena lah. Jadi cantik baju tu tapi tak kena. Jadi kita tak pakai. Kita akan ambil baju yang kita suka pakai. Walaupun baju yang kita suka pakai tu dah lusuh, tapi kita suka pakai. Favorite kita ada baju favorite kita. Baju favorite. Jadi yang tak pakai tu sampai bila tak pakai? Tu cuba tuan-tuan tengok. Last tuan-tuan pakai baju yang tak pakai tu bila? Boleh jadi bertahun tuan-tuan. Bertahun. Kita tengok bertahun tak pakai baju ni. Yang tu kena hisap tuan-tuan baju tu sebab tak pakai. Sebab tu baju tu kena tak bagi pada orang. Bagi pada orang. Kita jadi ustaz, jadi imam ni lagi kain plekat. Orang bagi kain plekat kan. Baca doa kahwin kain plekat, tahliah arwah lepas kain plekat. Kain plekat saja. Tak pakai pun kain plekat tu. Dah kain plekat ni bukannya cepat lusuh sangat kan. Bukannya kita duk buat menyangkul kain plekat ni. Dia elok je. Jadinya yang ada ni kita pakai je lah. Jadi nak buka yang baru tu jadi sayang. Yang dapat tu bertimbun-timbun satu penuh. Dulu saya duk tengok atuk saya. Atuk ni banyak kain plekat almari tak buka-buka. Sekarang bila jadi ustaz baru kita tahu. Kita pun kain plekat berlambak juga. Duk fikir nak tunggu nanti ada musim banjir ni, nanti nak kumpul nak bagi pada orang yang terkena musibah banjir, kerana boleh dimanfaatkan juga kan. Ni semua yang kita kena jaga. Kerana Nabi SAW tidak tunjukkan kepada kita untuk mengumpulkan pakaian, harta dan sebagainya. Terutama ada wanita ni lagi bab pakaian ni tuan. Masya Allah. Makcik-makcik diingat dia selamat duduk belakang tabir tu, duduk belakang. Kita perasan nampak belakang tu. Isteri saya ke isteri tuan-tuan ke semua sama. Asal jemput nak pergi kenduri kahwin, tak ada baju abang nak pergi kenduri kahwin. Tak ada baju tuan-tuan. Baju almari, Allahu Akbar. Dulu isteri saya kerja office dia kerja Islamic CIMB dekat Masjid Jamik tuan-tuan. Orang tu orang perempuan, orang lain lelaki pergi sembahyang Jumaat, dia pergi shopping kat Masjid Jamik tuan-tuan. Sekali beli tudung sekodi. Dia bukan main 2-3 helai, sekodi tuan-tuan dia beli tudung. Saya ambil isteri dekat KTM, dia beli apa ni, nak berniaga ke apa, tudung ni banyak betul. Dia kata tak murah bang, beli banyak ni murah, kerana tu orang jual borong, lebih sikit mahal dia kata. Lepas tu pakai ke tidak tu kan. Kita kata kepala dia satu, tudung banyak sangat ni, buat apa ni. Lepas tu saya kata tudung ni bagi orang, bagi. Saya memang tu bagi, ambil pakaian dia bagi. Tengok kasut dia ni tak pakai, berapa lama tak pakai? Tak apa, ni bagi budak pejabat ke apa, kasut sneakers ke apa benda dia pakai ke, bagi. Supaya jangan sampai takut benda tu tak pakai, jadi hisap kita, bebanan kita ke akhirat. Betul, kena ingat ada hadis Nabi sebut bahawa orang banyak harta ni lambat masuk syurga setengah hari bersamaan dengan 500 tahun. Hadis sahih dalam kitab Ibn Katsir An-Nihayah tuan-tuan. Lambat tu bukan sebab masuk neraka, tak. Lambat tu sebab hisap dia panjang. Cerita ni Allah tak ada tanya ni dapat daripada mana, kenapa tak pakai, yang ni dapat daripada ni, belanja untuk mana apa semua. Okey, masuk syurga. Tapi lambatlah orang miskin yang masuk syurga awal lah, kerana dia tak banyak dia punya list dia. Dia punya buku ledger dia tu tak banyak nak check. Jadi cepat masuk syurga. Wallahu alam. Saya mohon maaf jika ada salah silap dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam ni dapat menambah ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.